Salam sejahtera para penonton. Kita bertemu kembali dalam sesi perbincangan yang hangat, Econ Roundtable musim ketiga. Seperti musim yang sebelumnya, kami menjanjikan perbincangan dan kupasan isu semasa yang relevan dan menarik. Jadi untuk isu ataupun episod hari ini, kita akan mengupas topik yang sangat penting iaitu masa depan ekonomi gig untuk Malaysia. Adakah ianya satu peluang terutamanya kepada anak-anak muda kita ataupun secara sedar ataupun tidak ianya satu ancaman kepada masa depan ekonomi negara. Jadi untuk membincangkan topik ini, kita ada dua tetamu undangan. Pertama, Encik Alif A. Rafiq Rusli, pemandu e-hailing, dan yang kedua, teknologis profesional Zul Helmi Mansur, Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia atau Penghantar. Selamat datang ke studio dan terima kasih kerana menerima undangan kita. Ya. Okey, sebagai permulaan ya, kedua-dua saudara ni, saya sangat menghormati kehadiran saudara di sini. Kita tahu gig ekonomi inilah satu yang orang kata sekarang adalah sebagai satu yang sering kita dengar. Ya. Orang kata, you kerja kat mana? Gig ekonomi. Kerajaan kata, libatkan diri dalam gig ekonomi. Jadi pada pandangan, ya, saya beri umum dulu, gig ekonomi ni sebenarnya masa depan dia macam mana sebenarnya? Ataupun apa itu gig ekonomi lah sebagai permulaan? Okay. Boleh tak jelaskan sedikit? Okey. So, dari segi saya sebagai pemandu e-hailing, setelah 5 tahun dalam industri ini, gig ekonomi ni adalah seperti pekerjaan yang mudah. Ya, mudah. Mudah, betul, mudah. Masuk pun mudah, keluar pun mudah. Betul, masuk mudah, keluar pun mudah. 5 tahun tu lama tu. Dan ada pelbagai jenis gig ekonomi di Malaysia. Okey. So, awak tak terikat dengan salah satu company, awak boleh pergi mana-mana saja yang awak rasa, awak selesa dan boleh mendatangkan pendapatan kepada anda. Okey. Saudara macam mana? Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Econ Roundtable untuk kerana sudi memanggil kita penghantar hari ini untuk berkongsi berkaitan topik hari inilah. Saya tertarik dengan topik hari ini iaitu ekonomi gig ini sebagai satu ancaman ataupun peluang. Dan ini bagi peringkat persatuan kita melihat perkara ini terletak sejauh mana keberanian kerajaan hari ini untuk memastikan sejauh mana kalau libat urus ni. Kalau kita ada libat urus yang baik daripada pihak kerajaan, sudah pasti ianya satu peluang, because bagi kita ekonomi gig ni lah satu peluang yang cukup luas. Dan salah satunya macam konteks persatuan kita sebenarnya mewakili rider-rider P-hailing dalam ekonomi gig ni sangat besar lagi. Tapi yang kita ketahui hari ini, isu-isu banyak adalah melibatkan P-hailing dan e-hailing. Yang kita nampak. Yang lain tak apa nampak. Sebab itulah concern kerajaan hari ini pun melihat ini perlu kita urus dengan baik. Dan kalau kerajaan tak urus dengan baik, sudah semestinya kita di peringkat persatuan melihat ini satu ancaman kerana inilah new ekonomi kepada Malaysia. Dan ini adalah benda baru. Dan sejauh mana kita menguruskan ni adalah masa depan Malaysia akan datang. Sebab ini mungkin masa depan ke depan ini anak cucu kita nak libat dalam ni, kalaulah kita tak urus dengan baik hari ini, maka sudah semestinya ancaman kepada generasi kita. Pada masa dia macam sebilah pedang. Kadang-kadang di satu pihak dia membawa benda yang positif, di satu pihak yang negatif. Tadi saudara kata dah 5 tahun dalam bidang ni. Ya, betul. Kenapa lama sangat? Atau kenapa singkat sangat? Ataupun menyesal tak masuk lebih awal? Okey, sebenarnya saya buat e-hailing ni sebab dia bagi saya boleh kata kebebasan. Kebebasan untuk memilih dan jaga masa saya sendiri. Di mana saya boleh tetapkan berapa pendapatan yang saya nak. Kita mengurus sendiri? Kita urus sendiri. Kalau kita tak pandai urus? Tapi kalau kita tak pandai urus, itulah datang ancaman tu. So jadi macam disebut tadi, dia macam sebilah pedang. Dia adalah sesuatu yang positif, dia juga negatif. Tadi disebut tentang masa depan dia. Pada pandangan saudara, akan kekal lama atau
ada yang perlu kerajaan perlu libatkan lagi ataupun apakah yang diperlukan untuk membantu? Ya. Pada pandangan saya lah, untuk industri e-hailing ni, bila dia dah ada dekat sini, dia akan stay. Dia akan kekal untuk jangka masa yang panjang. Sebab dari segi ekonomi, kita boleh nampak company macam Grab contohnya. Diorang dah tembus market Nasdaq di USA. Walaupun di bursa tak ada, tapi di Nasdaq ada. Maka dengan itu kita nampak industri ni semakin berkembang. Tetapi dia ada tetapi yang sangat besar. Kena pandai urus. Kalau tak pandai urus dan tak ada campur tangan kerajaan seperti yang Encik Zul cakap tadi, akan ada malapetaka yang besar lah untuk generasi sekarang dan masa depan. Itu menarik ya, sebab kalau kita lihat dalam ekonomi semasa, campur tangan kerajaan ni ada yang kata satu yang baik. Atau ada juga yang kata menyebok juga pun ada dia kata. So saya rasa benda ini akan kita kupas dalam bahagian yang seterusnya. Tetapi untuk masa sekarang saya rasa kalau kita lihat P-hailing tadi, ahlinya ada berapa ramai? Boleh bagi. Kalau diikutkan, kita ni semua yang menjadi rider P-hailing itulah ahli kita. Kita tak pilih bulu. Kita akan fight kepada sesiapa yang DM kita. Ada isu macam baru-baru ni. Ada lebih kurang 100 lebih kawan-kawan rider P-hailing yang tak dapat gaji. Disebabkan atas isu kerana mereka ini menolak order. Dan ID dia orang ni disuspend, ditamatkan, digantung. Because kerana dia orang reject order. Freelance. Sepatutnya ini adalah hak mereka. Betul. Untuk tolak. Because dia orang ada sebab. Sebab apa tolak order? Because jarak yang lebih dengan pendapatan upah yang tak balik, dia worth it lah nak reject. Betul. So because freelance. So ini definisi economic gig ni freelance. Tapi hari ini berlaku penindasan yang tidak sepatutnya berlaku hari ini. Ini menarik. Itu yang tajuk yang kita nak kupas seterusnya. Jadi kita ada masa untuk kita membincangkan nanti peluang dan tapi tadi kita dengan cabaran yang cukup besar ya. So jadi bagi kita untuk sesi slot yang pertama ini kita telah mendengar definisi dan kita ada sedikit diberi gambaran tentang peluang dan juga cabaran yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam ekonomi gig ini. Kita kembali selepas ini. Okey, terima kasih. Kita kembali lagi untuk membincangkan topik yang begitu menarik untuk hari ini, iaitu berkaitan dengan gig ekonomi. Dan kita ada dua tetamu yang kita bawa khas untuk membincangkan isu ini. Saudara Alif dan juga teknologis profesional Zuhelmi. Tadi kita telah pun membincangkan sedikit sebanyak tentang gig ekonomi di Malaysia, definisi dia. Dan juga ada disebut tentang faedahnya. Mungkin boleh perincikan ya. Sampai 5 tahun dah duduk di sini dan ada 3 syarikat yang terlibat melibatkan diri dalam 3 syarikat. Kenapa terlibat tadi? Terima kasih Datuk. So tadi saya seperti yang saya sebut tadi, first adalah dapat kebebasan masa dan kebebasan untuk urus pendapatan sendiri. Okey. So bila kita ada kebebasan masa tu, macam-macam kita boleh uruskan. Contoh kalau kepada yang dah berkeluarga, mungkin ada urusan keluarga, anak-anak. Flexibility tu memang. Flexibility tu sangat penting. Dan sangat penting untuk masa sekarang lah, zaman sekarang ni. Sebab ada orang yang, contoh bila bekerja office hours, 9 to 5 kan. Dia tak ada kelonggaran untuk keluar, untuk menyelesaikan apa-apa urusan keluarga. Tapi kalau macam saya, alhamdulillah ada peluang untuk tu. Dari segi pendapatan macam mana? Lumayan tak? Dari segi pendapatan, to be honest, tak ada kerja yang mudah dalam dunia ni. Betul? Tak ada kerja yang mudah. Apa yang kita nak, kita kena usahakan. Betul. Terus terang saya cakap, kalau kita buat e-hailing ni, on average, secara pendapatan net, boleh 300 ke 500 satu hari. Lumayan. 300 ke 500 satu hari. Bagi saya lumayan itu. Dalam keadaan ekonomi semasa. Betul, dalam keadaan ekonomi semasa pada saya sangat
mencukupilah untuk saya untuk buat masa ni. Betul. Tapi moving forward, itu ada cabaran dia. Ada cabaran dia. Dari segi kita nak uruskan kewangan, dari segi kita nak plan untuk masa hadapan, especially kami e-hailing tak ada KWSP. Right. Insurance tak ada. Sendiri. Kena subscribe sendiri. Kena subscribe sendiri dan KWSP tu pun sebab boleh subscribe sendiri. Tu tadi saya cakap pasal uruskan kewangan tu. So bila you dah plan, macam you dah ada you punya bulanan punya komitmen. Right. So you kena target lah berapa you nak kena ada. Supaya you boleh maintain dan tak ada masalah masa hadapan. So kita balik kepada cerita ahli-ahli yang ada ya. Pasti saudara sedia maklum ataupun agak sensitif kepada apa yang berlaku pada mereka. Tadi ada disebut memang flexibility tu ada. Tetapi tadi ada juga disebut tentang cabaran yang dikatakan tadi yang kena suspend dan sebagainya. Rata-rata selain daripada flexibility tadi apa lagi ya? Baik, betul dalam ekonomi gig ini flexibility tu yes. Tetapi secara hakikatnya doktor, ini tidak berlaku. Kalau dulu yes, pendapatan lumayan. Ini saya cakap dari segi konteks rider lah rider. Secara general Sebab apa? Sebab tak ada undang-undang yang khusus, polisi, dasar kerajaan mengawal this sistem ekonomi. Kita perlu ke pengawasan ini? Cukup perlu. Sebab itu di peringkat persatuan kita ada lancarkan 5 tuntutan hak penghantar Malaysia. Nombor 1 tentang pengiktirafan. Sebab tadi ada sentuh macam mana ke depannya ni. So kita ada fight untuk rider-rider ini, termasuklah driver e-hailing, dikategorikan sebagai pekerja ekonomi gig. Sebab benda ni dah berlaku pun di luar negara, UK, US, Spanyol ada buat. Kemudian kita nak juga wujudkan satu badan kawal selia. Inilah yang kita direction tengah bawa juga. Badan kawal selia ini yang dalamnya kena ada stakeholder yang berkaitan lah, termasuk kita sendiri yang di bawah, supaya isu-isu ni boleh kita ketengahkan. Nombor 3 tentang perlindungan sosial, termasuklah perkeso, insurans sebagainya. KWSP mesti ada, walaupun pekerja gig ekonomi fleksibel sekarang ni semuanya terletak di tangan kita sendiri. Without ada tanggungjawab sedikit oleh pihak majikan. Sebab itulah berlakunya pelbagai isu-isu yang berlaku hari ini. Nombor 4, kita mohon juga macam kita di rider e-hailing, kita mohon bantuan khusus diberikan kepada rider-rider. Dan kelima, kita mohon jaminan pekerjaan lah buat masa kelak ini. Pengantungan ID ditamatkan, itu kita tak nak. Alright, itu antara yang kita tuntut. Betul. Macam saya juga balik tadi perkara ini, because why kita nak benda ni, because hari ini tak ada undang-undang khusus yang mengawal seli ekonomi gig ni. Dan berlakulah manipulasi sistem. Tadi saya maklum yang kena suspend jadi because dia orang reject inilah order dengan alasan. Dia berapa kali yang dia reject bila dia kena suspend tu? Ada syarat-syarat dia? Maksudnya selepas berapa kali reject, bila disuruh reject? Kita tak tahu. Contoh macam pendapatan. Kalau rider ni, dia orang tak tahu berapa gaji dia orang per order ni. Tak tahu. Tak ada baseline. Ketulusan. Yes, ketulusan. And then SOP yang menekan kita. SOP yang menekan kita. Nak break, kalau dulu boleh break, nak berehat ataupun nak pergi solat. Sekarang boleh break tapi akan efek KPI. Bila efek KPI, ada sistem bash, dia akan efek gaji. Dan satu lagi isu juga, kita seronok tapi disebabkan elemen-elemen ini yang membuatkan kita menjadi kurang senang dan kadang-kadang rider-rider dia dah terpaksa hadap benda ni. So kita di peringkat persatuan, kita bawa benda ni kepada pihak kerajaan lah, agensi sepatutnya. Tapi sehingga hari ini pun kita nampak pergerakan itu agak slow. Dan diharapkan dengan adanya apa yang telah pun yang Abang PM announce untuk wujudkan framework on gig economy ni boleh disegerakan lah untuk kita melihat way forward ekonomi gig ini. Saya tertarik kalau kita lihat majoriti yang terlibat dalam e-hailing atau e-hailing ni ramai di kalangan
kita Bumi Putra. Kenapa ya? Ada alasan, walaupun saya tidak ingin melihat isu ini isu etnik. Kenapa ini ya? Bagi saya lah. Pribadi, inilah orang panggil apa, Bumi Putra ni apa, golongan yang sebenarnya rajin. Rajin. Sebab kerja ni memang memerlu kerajinan dan hujan panas. Betul kan? Boleh cecah sehari, diorang kerja lebih 8 jam, ada 12 jam, 12 jam. Betul. So, ini saya sendirilah melihat. So, tahap ini mungkin juga kerana mudah tadi. Betul lah. Mudah, ada masa. Kita senang nak urus apa-apa. Tetapi berbalik kepada isu-isu yang berlaku, wujudnya master of servant. Ini memang diakui oleh agensi kerajaan yang kita jumpa. So, wujudnya master of servant. So jadi isu di sini wujudnya diskriminasi, walaupun ada peluang, wujudnya diskriminasi. Kita akan teruskan ke episod yang seterusnya. So kita kembali selepas ini. Kita telah pun mendengar tentang cabaran yang telah dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam e-hailing atau p-hailing. Sekarang apa yang kita nak dengar ialah apakah peluang ataupun persediaan mereka yang ingin melibatkan diri dalam industri ini. Sebab industri ini seperti yang kita sedia maklum mempunyai banyak peluang kalau kita boleh manfaatkan. Tetapi seperti juga yang kita sebut tadi, kalau kita tidak bersedia dengan secukupnya, dia juga boleh menjadi seperti pisau yang boleh memusnahkan ekonomi diri kita. Dari pandangan saudara yang dah 5 tahun berpengalaman dalam bidang ini, apakah persediaan untuk menceburi bidang ini dan supaya boleh berjaya ke masa depan? Okey, Doktor. Pada ni pandangan individu lah. Pandangan saya sebagai seorang driver e-hailing yang selama 5 tahun. Dalam dunia ni ada 2 jenis orang. Satu yang pandai uruskan kewangan dan 2 yang kurang bijak sikit dari segi menguruskan kewangan. So saya punya pendapat adalah dan cadangan untuk yang pandai uruskan kewangan, tak ada masalah untuk anda buat e-hailing ni secara sepenuh masa. Sebab anda memang seorang yang disiplin untuk menguruskan kewangan. Sebab bila saya cakap pasal kewangan ni sangat penting, kewangan kecil ni akan mengakibatkan impak kepada kewangan yang lebih besar, which is individu, keluarga, seterusnya negara. Dia ada relate dekat situ. Dan sekejap, bila you sebut mengurus kewangan, apa maksudnya tu? Maksud saya adalah bila you ada komitmen tiap-tiap bulan, you mesti dah plan berapa yang you nak, yang you perlukan. Contoh, komitmen you 2,000 tiap-tiap bulan. Untuk e-hailing, you dah boleh target sehari you nak berapa. You boleh target. Itu yang dimaksudkan pengurusan tu ya? Itu maksudnya pengurusan. Tapi target tu kadang-kadang ada yang dapat, ada yang tak dapat. So you kena buat extra work the next day kalau hari tu you tak dapat. Dia macam tu. Jadi target sangat penting ya? Target sangat penting. Dan perbelanjaan dan sebagainya. Yes, betul. Itu sangat penting. Dan yang kedua adalah orang yang kurang pandai menguruskan kewangan ni. So pada cadangan saya adalah lebih baik anda ada kerja tetap dan buat e-hailing ni sebagai pendapatan sampingan. Contohnya macam nak pendapatan sampingan untuk bayar bil, untuk simpanan sikit. At least kerja tetap tu boleh tolong anda untuk bayar komitmen yang lain. Contoh macam rumah, kereta, sekolah anak dan sebagainya lah. Satu advice yang cukup baik bagi saya. So sampai ada 2 kumpulan ni. Jadi saya kena fikir ni, patut ke tidak saya masuk dalam e-hailing atau tidak. So dari segi ni, secara persatuan dan sebagainya, apa yang nak saudara lihat yang kerajaan atau syarikat perlu lakukan sebab kita perlu win-win situation ni, macam mana? Sebelum saya jawab soalan doktor tadi, di peringkat persatuan, alhamdulillah hari ini kita berjalankan kerjasama yang cukup erat dengan agensi-agensi kerajaan. Sebagai contoh, dengan Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, dengan pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, dan kita pun adalah ejen korporat Perkeso. Kemudian MyROS, ini soal agensi-agensi yang menitik beratkan soal keselamatan. Sebab
mula-mula macam mana kita buat dulu tubuhkan persatuan pun because of kita melihat ketika tu banyak kemalangan yang berlaku dalam kalangan rider P-hailing. Kita risau dan kita tubuhkan persatuan dan kita buat engagement dengan agensi-agensi kerajaan ini. Dan ada lagi beberapa lagi agensi kerajaan teraju and then dengan Jabatan Agama Kementerian Agama, beberapa menteri menteri pun kita ada jumpa. So ini adalah some sort of preparation, persatuan yang kita buat sebab kita melihat untuk melahirkan seorang rider yang kompeten dan profesional. Itu sangat penting. Itu matlamat kita, ya, nak create the image. Alright. So dekat persatuan kita lakukan perkara-perkara ini, terutamanya tentang soal keselamatan ni kita melihat cukup penting. Contohlah, mungkin bila rider ni dah equipped with mindset, knowledge, and then PPE dia pakai, uniform. So mungkin orang akan ingat, okay, professional kat itu, competent to do work. Ya? So itulah harapan kita. Betul. Dan macam soalan tadi yang Dr. Rachel tentang masa depan, masa depan tadi, hasrat kita nak kerajaan, macam saya maklum tadi, wujudkan satu badan kawal selia ini yang dalam itu melibatkan stakeholder berkaitan agensi kerajaan sebagainya dan pemain-pemain industri, ya, supaya kita boleh mengawal apa juga isu polisi-polisi dasar yang nak dibuat. Mestilah mendengar pandangan daripada akademi. Buat masa ni pandangan you all macam mana disalurkan? Pandangan kita salurkan, jadilah hanya persatuan hanya kiranya. Yes, ya, di dekat persatuan kita salurkan, tetapi kita lihat impact dia tu masih kurang. Okey. Kalau dibayangkan, ya, kawal selia tu tadi, siapa yang nak dibayangkan, you all bayangkan siapa yang patut duduk di situ? Siapa? Menteri, syarikat ke, atau you dalam all? Tu ada syarikat. Okay. Sebab because kita kena melihat ekosistem yang nak dibangunkan ni seimbang. Mestilah ada syarikat penyelia. Betul. Pemain-pemain industri macam kita lah. Okay. Kemudian juga kena melibatkan pengguna. Okay. Jika ada 3 elemen ni dan juga pihak kerajaan 4 lah. Okay. Mesti ada dalam tu. Supaya polisi-polisi ini dibuat apa yang nak dibuat nanti seimbang, win-win situation. Betul. Macam sekarang memang berat sebelah. Okay. Semuanya berbalik kepada semua isu kita kalah lah. Okay. Itu je. Dengan isu-isu yang ada, kita kalah. Alright. Ni berkaitan dengan keselamatan ni, ya. Saya seorang pengguna. Saya bila driving ni saya memang gerun, ya. Ampun, saya kata saya melihat cara mereka mengendalikan, sebab memang saya faham mereka ingin mengejar masa, tetapi sampai meredah warna merah di traffic light dan sebagainya. Apa yang boleh persatuan lakukan ni? Ini isu kritikal, betul? Okey. Iaitu road cost issue ni kita kena melihat kenapa mereka terpaksa memandu suka hati melanggar merah because of sistem aplikasi yang menindas rider-rider. So inilah perkara pokok yang harus kerajaan campur tangan, libat urus dengan baik. Supaya insya-Allah kalau kita boleh melihat perkara pokok ini diselesaikan, pastinya ianya akan jadi lebih harmoni. Okey, terima kasih. Kita telah pun mendengar begitu bagusnya kupasan isu yang menarik hari ini. So kita sudah sampai di penghujung episod hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu undangan kerana sudi datang ke studio kami di WTC KL dan meluangkan masa untuk bertukar pendapat dan memberi manfaat kepada kita bersama, ya. Kita jumpa lagi di episod seterusnya pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama.